Okay, Assalamualaikum sekali lagi dan selamat pagi kepada Profesor dan Doktor dekan-dekan fakulti. InsyaAllah kita teruskan lagi sesi perkongsian semakan penambahbaikan kurikulum program akademik UTM. Dan untuk sesi yang seterusnya kita akan mendengar sedikit perkongsian daripada Cik Priscilla Mavis Ani mengenai permohonan program akademik baru. Tanpa buang masa, saya menjemput Cik Priscilla. Silakan. Pagi dan salam sejahtera. Saya yang berbahagia, Prof. Zaki, Prof. Dr. Zayatun, dekan-dekan fakulti yang ada pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kerana menjemput kami untuk berkongsi sedikit maklumat bersama dengan UTM. Actually semua banyak topik ataupun banyak maklumat tadi Dr. Aisyah dah kongsi. Cuma saya nak tambah sedikit berkenaan dengan dia punya borang dan juga bagaimana apakah yang selalunya dikendaki apabila universiti mengisi borang saringan awal. Okey. Yang ni tadi Dr. Aisyah dah jelaskan. Saya cuma mungkin yang ni saya juga dia dah jelaskan, dan ini adalah punca kuasa ya untuk kita menjalankan saringan awal. Untuk tahun depan kita akan laksanakan untuk diploma dan juga sarjana muda. Ini adalah antara selain daripada MPTN, punca kuasa untuk kita melaksanakan saringan awal tu secara terus adalah satu daripada RMK 11 yang menyatakan bahawa program baru akan melalui semakan dan saringan ketat bagi memastikan program akademik mempunyai kandungan yang lebih baik, nilai tambah yang sesuai dan memenuhi keperluan pasaran. Yang kedua tu, kalau kita tengok di dalam PPMPT juga menyatakan peranan KPT atau peranan kita di kementerian adalah selaku pengawal selia dan pembuat dasar. Ini adalah antara punca kuasa kita selain daripada MPN lah. Mungkin ada yang kata kita otonomi, kita semua kenapa masih lagi kementerian minta kita buat saringan dulu program kita. Bukankah kita boleh terus buat program, dan bukankah Senat boleh terus membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu program. Ini tadi saya juga telah maklumkan yang pada 4 Mac 2015 kita telah mengadakan saringan awal, dan di pihak MQA pula telah memansuhkan CQC. Untuk makluman semua, kita akan adakan satu mesyuarat khas, tapi cuma tarikhnya kita takkan lagi. Untuk tahun ni, untuk kita habiskan semua program-program yang ada CQC lah, dan juga bagi UTM kalau yang ada yang telah diluluskan dah ada QRIM sebelum ini. Dan saya perlu semak semula sama ada program itu masih relevan ataupun tidak. Kalau kita tengok bermula 1 Januari 2016, MQA telah melaksanakan akreditasi sementara. Jadi kita harap yang ini akan selari dengan apa yang QRIM buatlah, sebab bagi universiti yang bukan SWA, dia kena melalui akreditasi sementara ni terus, tidak ada lagi CQC. Dan juga untuk universiti SWA seperti UTM juga mesti melaksanakan perkara yang sama. Maknanya QRIM itu memainkan peranan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh MQA. Ini tadi telah diterangkan. Kalau kita nak tengok dia punya perbezaan dengan lebih jelas, ialah program sedia ada sekarang ni, kalau kita lihat MSA bentang, JKPT bentang lagi. Tapi selepas rasionalisasi nanti pada tahun hadapan, pembentangan hanya sekali sahaja.
Kemudian yang kedua, diploma eksekutif, sarjana muda, diploma pasca siswazah. Ini semua yang sekarang tidak kira apa tahap program itu mesti melalui saringan awal. Okay, dan selepas regionalisasi pada tahun ke-8 hanya diploma dan sarjana muda sahaja. So jadi sebab dah makin sikit, mungkinlah ya kan, pada tahun depan mungkin semakin sedikitlah yang JPT perlu semak. Dan mungkin disebabkan berkurangnya jumlah program tu, maka kami akan buat saringan yang lebih ketat lagi untuk diploma dan sarjana muda ni. Okay, sekarang ketat, mungkin nanti lebih ketat lagi lah sebab dah tak banyak program. Saya ada banyak masa. Sekarang saya tak ada banyak masa sebab banyak sangat program. Okay. Kemudian semakkan kurikulum juga dimasukkan ni, maksudnya bukan masuk terus lah. Maksudnya still kena hantar dan buat pemakluman. Mana-mana yang melebihi 30% tadi, terutamanya yang melibatkan pertukaran nama, penjenamaan nama dan sebagainya, itu mesti ada, kita nak laporan daripada QRIM sebagaimana apa yang kita mohon untuk universiti yang bukan SUA buat. Mereka kena dapatkan endorsement daripada MQA. Okay, sama dengan UTM juga kena dapat endorsement daripada QRIM. Yang ini semakkan kurikulum ni, kalau tak silap saya masih jarang kita dapat QRIM punya report. Okay, sebab kalau boleh kita nak tengok apa hasil daripada semakan itu dibuat secara proper lah. Okay, ni tak saya dah jelaskan tadi, saya tak perlu ulang. Okay, part saya nak masuk yang ni. Okay, untuk program baru MSA, kita akan lihat, saya letak contoh lah kat sini. Penyelaras yang pertama ni, penyelaras setiap universiti dia ada penyelaras program masing-masing. Okay, last time kita telah mohon semua universiti kemukakan kepada kita siapakah pegawai yang diberi mandat ataupun siapakah pegawai yang diberi maknanya dia akan jadi gatekeeper kepada sesuatu universiti. Okay, kalau anything yang berkaitan dengan permohonan MSA, JKPT, maknanya kita di kementerian kita akan pegang pegawai itu je lah. Maknanya kita tak perlu pergi ke fakulti ini minta macam-macam. Kita minta ada pegawai yang in charge. Dan untuk UTM saya rasa penajmah kan. Okay, so apa-apa permohonan kita memang minta pegawai di universiti ni sebagai gatekeeper ni, dia mesti semak dulu. Maknanya hanya yang lengkap saja yang akan pergi ke JPT. Okay, sebab bila dah sampai kat kita, kalau boleh kita nak clear. Tak ada lagi yang very minor punya kesilapan, lepas tu yang dokumen tidak lengkap, dokumen tidak disertakan. Benda yang macam tu yang kalau boleh kita nak di peringkat gatekeeper, kita nak minta supaya lengkap dulu. Maknanya gatekeeper dia boleh pulangkan semula pada fakulti sekiranya tak lengkap lah. Okay, sebelum sampai kepada kita. Sebab sebelum ni kita selalu buat yang macam kita pula yang gatekeeper kepada universiti. Okay, jadi yang ni saya rasa boleh tambah baik. Okay, kalau kita tengok senarai semak universiti. Okay, yang pertama tu senarai semak universiti kan. Okay, ini senarai semak apa yang kami guna di BPPA. Okay, bila kami dapat saja permohonan daripada universiti, ada tiga macam gate lah yang kena lalu. Yang pertama adalah gate di mana pegawai yang akan terima dokumen tu diterima, dia akan merekodkan dokumen tu. Kami ada data lah di mana semua program-program yang diterima, kita akan terus rekod. Kemudian kita akan semak menggunakan borang ini. Ya, bila kita semak, kita akan lihat siapa pegawai dan sebagainya tu. Kalau kita tengok dekat ni, maknanya kami akan tengok satu persatu lah. Sekiranya lihat borang MSA yang akan bagi tu, exactly benda yang sama.
macam pertama ni kita tengok ada tak maklumat ni. Kalau ada, kami akan tick. Okay, kat sini lah selalunya kami akan jumpa maknanya maklumat-maklumat yang tidak lengkap. Contohnya kalau tak lengkap, kami akan tick maklumat tidak lengkap. Okay, kemudian yang lain-lain ni semua kita akan tengok. Okay, ada atau tidak. Okay, back to the PowerPoint. Okay, Pak. Sekejap ya. Okay, yang lagi. Last. Okay, ini. Okay, sebenarnya semak UA ni. Sebenarnya semak BBPA, UA tadi ada. Okey, yang ni. Yang ni senarai semak UA, yang ni sebenarnya ada bersama dengan borang semakan awal. Okey, dalam yang borang semakan awal, borang saringan awal yang kita bagi, hendaklah bersama dengan borang ni. Sepatutnya ringkasan eksekutif yang dikemukakan kepada kita tu mesti dilampirkan dengan ini. Tapi yang ini selalu tidak diisi. Semakan di peringkat pegawai di universiti. Yang ini memang selalu kosong. Okay, jadi kami tak pasti sama ada yang butiran-butiran ni fakulti dah hantar semua kepada pegawai gatekeeper. Okay. Kita tengok ni. Kalau ni kena semak lah, ada ke, lengkap tak maklumat-maklumat ni semua, dan pegawai nak tick kat sini. Okay, kalau kita tengok bawah-bawah lagi, bawah lagi borang ni. Okay, lagi. Okay, kat sini ada 2 kertas cadangan. Okay, kalau dulu universiti dikendaki mengemukakan 5 salinan. Okay, tapi sekarang kita dah kurangkan sebab kita pun dah tak ada tempat nak simpan dokumen-dokumen tu. Dah penuh dah bilik dokumen kita. Jadi kita kurangkan kepada 2 salinan. Okay, salinan yang pertama ni adalah akan dipegang oleh Urustia. Kemudian salinan yang kedua tu kami akan bagi kepada penyemak, pegawai penyemak untuk mengulas program tersebut mengikut master. Okay, dan satu CD ni wajib lah, CD kertas cadangan ni wajib kena sertakan satu, dan juga mesti sertakan dalam bentuk Microsoft Word. Sebab bila kami terima PDF, memang susah bila kami nak transfer documentation tu untuk tujuan mesyuarat. Okay, yang ini semua selalunya kosong saja. Dia lampirkan borang kosong tu bersama dengan permohonan. Jadi kami selalu, part ini memang selalu kami buat question mark, tak ada, tidak diisi. Okay. Kalau ini pun selalunya kami anggap macam tidak disemak lah oleh gatekeeper. Okay, next. Okay, kemudian kita tengok dulu. Okay, tengok soalan MSA dulu lah. Okay, antara soalan-soalan favourite MSA yang kita dapati lah selalunya menjadi soalan favourite panel. Okay, okay, justifikasi ni kita tengok, oh dia ni. Okay, justifikasi untuk melaksanakan program. Kalau selalunya ini memang macam mana Dr. Aisyah kata tadi lah, dekat sini memang selalu banyak yang tak boleh nak defend kenapa program dia lain daripada program lain yang dah ada. Kadang-kadang nama je lain sikit tetapi konten dia ataupun apa yang dia nak buat bagi program tu kita nampak sama je dengan program-program yang dah ada dengan universiti lain. Sebab kadang-kadang universiti kata tak sama, tapi kita proses, kita lihat program tu, kita proses setiap universiti punya. Jadi kita memang boleh nampak persamaan dia. Okay, kemudian pemegang taruh yang mendukung pelaksanaan. Okay, yang ini kita dapati selalunya tidak menyeluruh. Cuma pilih macam jabatan-jabatan tertentu yang kemudian orang-orang yang diberi yang beri feedback tak cukup. Kadang 30 orang je yang bagi feedback. So kami tak boleh nak tengok sejauh mana keperluan dia. Yang ketiga, pertindahan program ni kadang-kadang kita dapati, kita semak rupanya ada banyak pertindahan program, tapi dalam borang universiti kata tidak ada pertindahan dengan mana-mana
universiti ataupun tidak ada pertindahan dengan IPTS. Okay, ya, untuk pertindahan ni kena semak juga IPTS punya pertindahan, bukan UA saja. Okay, sebab kalau dah banyak sangat program tu dibuat di IPTS pun ada kemungkinan kita tak galakkan juga untuk dibuat lah. Okay, yang lain ni implikasi kewangan, seperti yang saya dah inform tadi, mesti inform. Implikasi kewangan tu kalau tengok nanti saya tunjuk satu contoh UTM saja pun memang sangat simple je. Implikasi kewangan tiada implikasi. Impossible. Implikasi. Ada implikasi ya. Okey. Okey, kalau okey, baik tadi dekat soalan. Okey, ada sedikit di situ tentang persyarat. Sebenarnya penting bagi program-program yang mungkin universiti nak keluar daripada bidang pecahan ataupun macam profesor kita ada satu center yang nak menamakan postgrad dalam bidang contohnya pengajian Islam dan sebagainya semua tu. Dia akan juga lihat ni background pensyarah yang akan terlibat dalam pengajaran tu. So kalau kita dapati background pensyarah tu tak kuat menyangkut dalam bidang tu, dan dia akan cuba tarik daripada beberapa fakulti yang akan mengakibatkan kekurangan staf, yang itu yang akan menjejaskan kita memang ada kes-kes macam tu. Dari segi implikasi kewangan, dari kita punya audit kita assume that selagi mana kos tu mampu ditanggung oleh universiti, tidak merupakan kos tambahan, maka kita kata tak ada implikasi kewangan. Menunjukkan universiti mampu untuk tanggung kos itu kita punya audit. Okay, kalau boleh, ialah kita tahu yang ada menyatakan tiada implikasi kepada OD, tetapi apa yang APU maklumkan hari itu, kalau ada implikasi pada OA pun kena maklumkanlah selain daripada OD. Okey. Ini tadi Dr. Aisyah dah inform. Sebab kenapa kita minta ni, sebab kadang-kadang tu bagi setengah program tu kita tengok tak cukup bilangan pensyarah yang sepatutnya boleh mengajar sesuatu subjek atau program. So yang part ini kenapa kita minta senaraikan, sebab kita nak tengok capability lah ataupun banyak mana yang at least untuk cover sesuatu subjek. Okay, next. Okay, kita tengok yang keborang MSA. Okay, kalau saya rasa ni semua dah pernah tengok borang ni. Sebenarnya borang ni untuk tahun depan kami ada tambah baik sedikit borang ni. Ada yang dah tanya kan, tahun depan ada penambahbaikan ke borang sebab nak minta kopi. Tapi memang ada sedikit kami tambah baik. Cuma saya akan bagi nanti bersama dengan surat tentatif untuk mesyuarat tahun depan. Okey, yang ini semua saya okey. Cuma yang arahan dekat atas ni selalu diabaikan, iaitu especially yang ini post dia punya apa ni dalam bentuk CD, Microsoft Word, size font 12, jenis font Arial. Kami selalu terima macam-macam font macam-macam lah, jadi kami kena betulkan balik semua jadikan Arial dan sebagainya. Tak ada arahan yang atas ni selalu diabaikan. Ke bawah ni tiba-tiba ikut universiti, dia ada yang macam-macam style lah. Okay, jadi kami kena betulkan balik. Okay, kalau yang selalunya kat sini yang kami dapati nama tu, penamaan, kalau kadang-kadang ada letak nama dalam bahasa Melayu tetapi tidak dinyatakan nama dalam bahasa Inggeris. Okay, nama tu adalah penting. Kalau itu dah Dr. KP Prof. semua dia selalu kata apalah ada pada nama, tapi nama itu adalah segala-galanya. Okay, maknanya nak sarjana undang-undang kemudian kena tulis apa nama dalam bahasa Inggeris. Kadang-kadang dia punya translation tu pun kami akan tengok juga. Ada translation yang BI dan BM dia tak sama, ataupun boleh membawa maksud yang lain. So nama ni paling penting kena semak. That's why kalau nama tak betul, kami akan
hall, minta lagi malam balas, minta kemukakan nama yang betul. Kadang-kadang part ini sahaja boleh menyebabkan permohonan itu di hold dan tak masuk meeting kerana kami tak dapat the right name. Okay, yang ini mesti nyatakan tahap ni mesti nyatakan, sebab sebelum ni ada kes di mana program itu adalah sebenarnya tahap 7, tetapi sebab tak letak tahap ni, kita tak dapat nak detect dia punya tahap NPF level dia. Okay, badan pengiktirafan yang ini mesti nyatakan. Dan juga kalau ada keperluan daripada badan profesional, program-program yang ada keperluan daripada badan profesional, kita minta bersama dengan report curing itu juga kena disertakan report badan profesional lah, kalau boleh. Ataupun di dalam report curing itu sendiri telah dimasukkan apakah komen daripada badan profesional. Okey, bidang tujahan. Okey, bidang tujahan ni, apa dia bidang tujahan UTM? Aha. Tak jumpa dokumen. Okey, sebenarnya apa? Kalau boleh ikut yang dalam pembadanan itulah. Okey, sebenarnya dia buat sedangkan ya. Biasanya kalau dah tanyakan dulu, kadang-kadang bidang tujuan maupun UA itu memang depan mata KP lah. Jadi siapa yang hadir kita make sure dah tahu bila tujahan. Nanti the first question, apa bidang tujahan di universiti? Sebab kami senarai itu memang ada. Dan satu lagi kod tu, kebiasaannya kod NEC kod NEC. Kod NEC ada ramai yang sudah. Okey. Dan ini mesti nyatakan dengan jelas. Kadang-kadang bila mungkin terlepas pandang ke macam mana daripada gatekeeper, kadang-kadang daripada fakulti itu sendiri, bila dia masukkan bidang tujahan ni, dia masukkan panjang ni. Lepas tu kami tanya, bidang tujahan ni simple je tapi panjang dia tak. Rupanya itu bukan bidang tujahan, itu bidang fokus fakulti itu. Jadi yang tu kita tak nak. Kita nak tahu bidang tujahan universiti itu as a whole. Okay. Kemudian yang ini, entiti akademik yang memohon pun mesti jelas. Kadang-kadang dia tulis di bawah fakulti itu ada pusat. Okay, di bawah pusat tu ada lagi something else. Jadi kami nak tahu yang mak melahirkan dia tu. Dia nak cakap, tak nak tahu nenek moyang dia siapa, cucu cicit dia tak nak. Kita tahu yang entiti tu yang terus. Maknanya tak nak pusat bla bla bla, fakulti bla bla bla, ada lagi apa-apa, jadi panjang dia punya tu. Jadi bila kat situ confused. Okey, kemudian ini pun selalu ada yang backdate. Tak tahu kenapa. Macam contohnya semester sesi berapa, tiba-tiba kat sini 2015-2016. Okey, ini. Okey, setakat ni yang banyak kami tengok kat sini memang backdate ialah especially program-program PG lah. Dia letak yang terbelakang. Jadi bila kami semak, kita pun tertanya-tanya lah, program ni dah jalan ke? Dah ada student ke? Dia nak backdate ke sebenarnya? Ini pemutihan ke? Jadi kami akan ada banyak question kat sini. Kita kan maksud kan selalu kisah-kisah silam kan. Kemudian kita nak buat pemutihan, selalunya backdate lah kali kat sini. So kita pun fikir, ini backdate ke? Dah ada student ke? Dah ambil ke? Macam mana ke? Jadi kat sini pun akan kami akan question juga. So kalau boleh untuk program sarjana muda yang akan datang, maknanya sarjana muda sama kan, September, kena letaklah September 2017-18 sesi 1. Kemudian kalau untuk diploma, Jun sama Jun. Jun 2017-18. Okey. Okey, jenis pengajian yang ni okey. Saya rasa semua tahu, sepenuh masa dan separuh masa. Kemudian yang ni kena nyatakan ya, kerja khusus menyelidikkan atau mod campuran. Okey, yang ini kalau boleh kena nyatakan dengan jelas lah. Kerja khusus, penyelidikan atau campuran tu kena kalau boleh tulis dengan jelas 1, 2
3 ataupun 1 dan 2 saja ke. Kemudian yang akan datang akan ada penambahan lah kat sini kan, 2U2I, 3U1I ke, kat sini boleh masukkan. Okay, next. Saya rasa yang ni okey. Jumlah jam kredit kena nyatakan. NEC, okey, yang ini semua ada kan. Saya harap yang ini kena bagi pada semua fakulti lah, supaya mereka boleh isi maklumat kat sini, NEC code ni. Kadang-kadang selalu tak bagi. Kadang-kadang letak banyak NEC code, 1, 2, 3, 4, 5. Kita kata yang mana satu. Okey. So justifikasi. Okey, yang ini memang semua dah tahu. Justifikasi, analisis keperluan. Okay, next. Kelestarian pun kena maklumkan selama mana program itu boleh bertahan. Okey, cost. Okey, nak jump terus lah. Pertindahan program. Kita tahu ni banyak orang nak tanya ni kan. Break even point. Okey, yang ini at least kena nyatakan. So far saya tengok yang untuk break even point ni UTM antara yang ada good contoh yang bagus. Kami boleh nanti bagi contoh tu pada universiti lain juga lah untuk follow. Okay, pertindahan ni kena semak macam saya kata tadi lah, IPTS juga kena semak kalau ada pertindahan. Okey, program sedia ada. Saya tak sure kenapa dekat program sedia ada ni selalu tulis tiada. Mungkin kami punya soalan yang kat kotak ni kot yang tidak jelas. Program sedia ada, program akademik sedia ada. Selalu kat sini tulis tiada. Sebab impossible ya, kalau kat sini tulis tiada, impossible. Sebab untuk menubuhkan sesuatu fakulti mesti ada at least 2 program. Okay, dia tak boleh fakulti tu tubuh kosong je, tak ada program. Tubuh fakulti tu tak boleh. Maknanya kena ada program. So kat sini kan very impossible kalau tiada. So syarat untuk menubuhkan fakulti at least 2 program. So at least kat sini at least ada 2 program. Okay, penjemputan program jika berkaitan. Okay, untuk tahun depan mungkin saya akan buang perkataan jika berkaitan ni. Kita akan letak nyatakan program yang dijemputkan. Maknanya kena trade. Tubuh 1, jemput 1. Kan, tak Syah? Okay. Okay, cuba kita tengok. Okay, back to PowerPoint. Okay, kita tengok contoh yang UTM lah. Okay, saya ambil satu contoh yang paling latest lah. Ini ada hantar kat kami. Okay, siapa punya paper ni? Siapa punya paper? Okey, kalau kita tengok okey ni okey. Kita tengok. Boleh minta izin ke? Tapi ni contoh yang bagus. Semua yang contoh yang tak bagus tak nak tunjuk dalam ni. Itu yang VIP punya. Okey, macam. Okey. Contohnya ini Okey, yang pertama kalau kita tengok tadi area phone 12 tu dah tak follow kan? Tapi ini adalah antara yang okey lah. Okey, kalau dia tak follow, yang setakat phone tu kami boleh terima lagi. Okey, tapi cara mengisi tu bagus. Okay. Dia yang bukan major lah, dia okey, dia yang boleh dijadikan contoh pada institusi lain. Kalau kita tengok yang lain, ada lagi yang boleh buat rambut saya menerbang. Okey, yang ini okey. Kalau kita tengok dinyatakan tahap kan, okey, bagus. Dan kemudian dia kata program ini tidak perlu diiktiraf. Kemudian macam ni, sekiranya ia adalah program kerjasama. Okay, kalau dia program sama dinyatakan terus kat sini. Supaya kita tak keliru lah. Okay, next atas. Okay, lagi yang bidang tujahan betul ke? Kelestarian sumber. Salah. Betul ke? Okay, tak apa yang ni sikit UTM kena cek balik ni bidang tujuan. Okey, ini yang saya kata tadi lah. Bidang tujuan kadang-kadang ada yang bagi lain, ada yang bagi bidang tujuan bidang
focus. So ini kena selaraskan. Next. Okey, ini jelas. Maknanya entiti yang memohon jelas MJIT. Okey. Okey, sesi. Okey, sesi pun jelas kat sini. Kita nak yang macam ni lah. Tunjukkan jelas. Jenis pengajian adalah secara sepenuh masa. Okey. Okey. Mode secara meja khusus. Okey, jelas kan? Very clear. Kaedah penyampaian pun okey. Okey, kat sini ada, tengok dua NEC code Okey, justifikasi tu kena lebar. Okey, yang cuma yang lainnya semua okey. Cuba naik lagi. Next. Okey, justifikasi rendah. Okey, analisis. Okey, ni. Oops. Ni yang saya kata tadi. Nampak tak? Nampak? Kena besarkan sikit kan? Okay, yang ini bagus. Okay, dia ada nyatakan. Cuma tidak jelaskan. Okay, dengan teliti lah. Maknanya keperluan pejabat sedia ada adalah memadai. Okay, memadai yang macam mana? Itu kami nak tahu lah. Ada berapa kejawatan yang ada dan sebagainya. Itulah kita nak tahu. Kemudian keperluan fizikal pun nyatakan di mana dibuatlah fakulti ke dah ada, kena jelaskan sedikit. Okay, yang ini macam kita cakap tadi lah, dia ada implikasi kewangan kepada UTM. Okay, yang ini kena mesti ada kan? Mesti ada, kena jelaskan sedikit apa implikasi.